Buletin Didik 23 Disember bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah negeri yang dilanda banjir kini meningkat daripada 5 kepada 8 negeri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, perkembangan baharu itu membabitkan negeri Selangor, Sabah dan Sarawak dan Sabah. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan 7 pusat penempatan sementara PPS telah dibuka di 5 daerah terjejas. Di Selangor, 2 PPS dibuka di daerah Petaling dan Kuala Selangor bagi menempatkan 57 mangsa yang terdiri daripada 18 ketua isi rumah. 3 PPS pula dibuka di Sarawak membabitkan daerah Bau dan Kuching menempatkan 104 mangsa dengan 28 keluarga, manakala 2 PPS lagi di Sabah. Tambahnya, pengurusan banjir di daerah terlibat bagi 3 negeri berkenaan masih pada tahap 1 di bawah kawal selia Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD masing-masing. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB yang beroperasi 24 jam akan sentiasa memantau dan bersedia untuk sebarang peningkatan intervensi jika diperlukan. Dalam pada itu, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia menjangkakan hujan dan riuk petir bakal melanda beberapa negeri Ahad ini termasuk Sabah, Pahang, Timur Johor dan Sarawak. Ini situasi yang didepani penduduk di Taman Desa Tanjung Damai, Kuala Nerus apabila kawasan berkenaan masih ditenggelami banjir termenung setinggi 1 meter. Dakwa mereka kejadian berpunca daripada kegagalan projek tempatan banjir yang siap 2 tahun lalu yang tidak mampu menampung limpahan air yang mendadak. Turut membimbangkan pelbagai isu lain yang timbul ketika banjir, termasuk ancaman binatang berbisa. Air pagi tu dah makin tinggi kata sebab apa masuk juga kan. Ingatkan air tu dah masuk tinggi dah. Lepas tu orang bagi tahu terbatang yang ni dah tak boleh nak tampung air. Bila tak boleh nak tampung air, air melimpah ke taman ni. Semalam ada orang up dalam grup tu yang ular tedung tu kepala dia keluar daripada air. Dan saya tengok juga status satu tu yang dalam taman grup ni sebab ada ular yang masuk dalam rumah. Bagi penuntut universiti yang mendiami taman berkenaan, kerugian harta benda pastinya tidak dapat dielakkan. Kita orang mula-mula air tu naik, kita orang selamatkan fail, laptop, dokumen-dokumen penting. Cabut peralatan elektronik yang macam tu je. Lepas tu the next day baru kita orang turun balik, angkut mana-mana yang patut. Tu hari pertama banjir tu, air masuk tu mula ingatkan dia takkan naik setinggi ni. Tak expect pun dia akan naik tinggi macam ni. Tiba-tiba air tu makin lama makin naik, jadi kita orang pun pindah ke tempat lain, alihkan kereta. Kesemua mangsa yang terkesan kini berteduh di PPS SK Kompleks Gong Badak dan SMK Kompleks Gong Badak. Kerjasama antara guru, warga sekolah dan komuniti yang bergotong royong menaik taraf laluan berjalan kaki di Sekolah Kebangsaan Abi di Kangar Perlis wajar dijadikan inspirasi. Usaha itu sebagai inisiatif menyediakan persekitaran yang selesa dan kondusif kepada murid. Laluan ilmu ini merupakan laluan utama digunakan murid untuk masuk ke dalam sekolah, seterusnya ke Dewan untuk perhimpunan harian. Walaupun berbumbung, laluannya sedikit berlecak terutama ketika hari hujan. Sebagai penyelesaian, Guru Besar Nordin Abdullah mencadangkan ia ditinggikan dan lantainya diletakkan simen. Secara tak langsung, bila ada laluan ini, kita perkemas lagi, kita pelok lagi supaya bila mereka lalu tu kasut mereka tak basah lah. Sebelum ni dia rendah. Dia rendah, jadi dia becok sikit lah. Gotong royong menaik taraf laluan ilmu bermula ketika cuti penggal persekolahan. Bahan binaan diperoleh hasil sumbangan beberapa pihak termasuk ibu bapa dan komuniti setempat. Jadi alhamdulillah lah ya, apa-apa saja kerja-kerja kita di sekolah ni mendapat kerjasama lah daripada guru-guru, ibu bapa dan juga pelibatan PIBKS penuhnya lah. Ya, macam batu ni pun yang kita letakkan ni pun kita mendapat sumbangan daripada syarikat kuari batu lah yang ada berdekatan dengan sini. Menurut Nordin, kesepakatan antara warga sekolah, ibu bapa dan komuniti luar telah banyak membantu menjayakan projek ini dan beberapa projek lain sebelumnya, antaranya laluan pelangi dan kerja-kerja menaik taraf surau lama sekolah menjadi galeri warisan. SK Abi mempunyai 272 murid arus perdana dan 50 murid prasekolah.
Mengakui kepentingan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET, Pertubuhan Penggerak Hufaz Berkemahiran Selangor mahu melahirkan kira-kira 300 pelajar dari Mahat Tahfiz yang mempunyai kemahiran menerusi pelbagai program tahun depan. Program itu dilaksanakan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Mahat Tahfiz dengan kerjasama institusi latihan kemahiran awam, institusi latihan kemahiran swasta dan institusi pengajian tinggi. Menurut Presiden Penggerak Hufaz, Datuk Ahmad Tajuddin Jab, pelajar dari Mahat Tahfiz akan dilatih dalam bidang TVET baharu menerusi program perantisan seperti refleksologi, pembersihan sertu, jentian optik, pastri, kulinari, komputer serta elektrikal. Ia supaya kemahiran yang dipelajari dapat menjadi sumber pendapatan sampingan pelajar terbabit apabila tamat pengajian kelak. Pada masa sama, Datuk Ahmad Tajuddin yang juga bekas Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran berkata, kohort kedua latihan refleksologi akan dimulakan pada Februari tahun depan. Ia membabitkan 6 hingga 10 pelajar berusia antara 16 hingga 18 tahun. Terdahulu, 6 pelajar tahfiz memperoleh sijil melalui Majlis Graduasi Program Perantisan Penggera Hufaz dan Azman Refleksologi. Sijil disampaikan oleh Pengarang Kumpulan Berita Harian Datuk Ahmad Zaini Kamaruzaman yang turut merasmikan majlis itu. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan berbincang dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi mencari jalan mengatasi isu penghijrahan graduan perubatan ke luar negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, isu yang berlarutan sejak sekian lama itu perlu ditangani secara menyeluruh sebelum sebarang tindakan diambil. Saya nanti di peringkat kementerian kita akan lihat semua ini secara menyeluruh dengan juga berbincang dengan pihak Kementerian Kesihatan mengenai soal perjawatan dan sebagainya. Beliau ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Air Tawar 2 Kota Tinggi Johor siang tadi. Isu ini semakin hangat sebaik Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya UM Dr. Adiba Kamaruzaman mendakwa bahawa Malaysia kehilangan sekurang-kurangnya 30 graduan perubatan terbaik dari universiti itu. Ia susulan keputusan mereka untuk berkhidmat di luar negara terutama Singapura selepas tamat pengajian setiap tahun. Perkembangan itu satu kehilangan besar selepas kerajaan membelanjakan jutaan ringgit bagi melatih setiap pelajar dalam bidang perubatan. Ujar Datuk Seri Muhammad Khalid lagi, isu itu juga memberi gambaran jelas bahawa kualiti graduan perubatan Malaysia memenuhi piawaian antarabangsa. Kembali di Buletin Didik. Penuntut Kewartawanan Universiti Teknologi MARA UiTM Kampus Shah Alam menganjurkan kolokium ke-46 sebagai memberi pendedahan kepada penuntut kewartawanan mengenai cabaran dunia media semasa. Bertemakan Media Professional Safety Awi Ahmad, kolokium ini berfokuskan kepada perbincangan mengenai perlindungan terhadap keselamatan pengamal media dan risiko-risiko yang terpaksa didepani pengamal media. Kes membabitkan pengamal media terbunuh sepanjang menjalankan tugas liputan mencabar seperti serangan pengganas adalah asing di negara ini. Namun ia boleh dikatakan risiko sering dihadapi profesion itu di sesetengah negara. Membariskan pengamal-pengamal media berpengalaman sebagai panel, kolokium membincangkan bagaimana untuk meningkatkan kemahiran penuntut dalam mengadaptasi diri ke dalam dunia media sebenar yang penuh risiko. Forum dikendalikan oleh pembaca berita TV3 Mohamed Ahmed Hamdan itu membolehkan penuntut menjalin jaringan kukuh dengan bakal wartawan selain berkongsi idea antara mereka. Panel yang dipilih merupakan Farhanas Karim yang merupakan grup editor NST dan beliau juga merupakan alumni kewartawanan di UiTM Shah Alam. Baru saja dilantik dan seorang tokoh dan figura kewartawanan yang sangat-sangat hebat, memenangi banyak anugerah-anugerah hebat di Malaysia, anugerah kewartawanan. Saya rasa hadir yang beliau pada hari ini memberikan sangat eye-opening kepada kami pelajar kewartawanan. Dan juga kita ada Farah Mahsyita merupakan President of National Union of Journalists Malaysia, merupakan seorang tokoh figura yang hebat juga, wanita yang sangat hebat dalam bidang kewartawanan dan sebenarnya memberikan banyak-banyak impak kepada kami. Selain impak, ilmu baharu juga kami dapat belajar sebenarnya pada hari ini. Program ini adalah sebahagian daripada Konvensyen Mahasiswa Kewartawanan Kebangsaan NJSC pertama di negara ini yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam.
NJSC menghimpunkan lebih 100 penuntut kewartawanan dan media dari UiTM Shah Alam, UiTM Alor Gajah, UiTM Rembau, Universiti Putra Malaysia UPM dan Universiti Malaya UM. Saya rasa saya dapat terlalu banyak sangat saya belajar sejujurnya. I learned a lot because there are certain things that we can learn from assignments, right? But then coming here, it feels like it's a recreation of how the real world is. Like yesterday we had like this pitching program, and then that felt really real because the feedback from the panel felt real. It wasn't like a classroom, it was like the real life experience, and I really appreciated that. It gave us like a real scoop of how the real world is outside lah. Jurusan saya macam lebih lain berbanding kepada journalism. Cumanya sebab saya ada sedikit pendedahan tentang journalism dari semester lepas, so saya ada idea sikit. Tapi kalau dari segi student yang memang tak ada idea langsung, dia lagi macam pening, tapi at the same time dia lagi faham, oh diorang nak pergi mana, adakah diorang akan pilih journalism ke tak. For the future, mula-mula saya fikir memang saya nak jadi feature writer. Tapi bila dengar ni, saya mungkin akan go for investigative, mungkin pursue in the investigative way, ataupun inilah involve myself in crime journalist, macam itulah. Sebab bila tengok balik the risk and the, macam kerja dia memang tak kerja dia nampak bahaya, tapi the thrill tu ada, macam ada thrill lah dalam kerja ni. Macam maybe it's worth it to uncover something yang orang nak tahu. 100 kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun mengambil peluang menyertai program Khitan Berdana yang diadakan secara percuma anjuran Pusat Khidmat DUN PKD Galas Gua Musang. Program ini bertujuan meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Menurut Ahli Parlimen Gua Musang, Datuk Muhammad Azizi Abu Naim, program yang menelan peruntukan RM12,000 itu adalah langkah proaktif dalam membantu keluarga B40 terutama yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Kami sebagai ibu bapa amat bersyukurlah kerana ada program berkhatan hari ini. Sebelum ni tak pernah. Inisiatif ini amat baiklah. Ya, amat baik. Amat sungguh baiklah untuk kita kawan-kawan ibu yang pendapatan rendah. Syukurlah. MTD buat majlis berkatan. Dengan cara ni saya amat menyokonglah kerana dapat membantu golongan-golongan yang tidak mampulah. Kalau kita pergi ke klinik swasta sudah tentulah lebih kurang dekat 100 hingga 200 ya seorang. Jadi bila ada program seperti ini dapat meringankan beban kami lah, terutama di musim terkujuk ini lagilah beban keuangan yang tinggi. Jadi bila dengan cara ini inilah peluang untuk kami mengambil peluang lah untuk sunat anak masing-masing lah. Dan saya ucapkan tahniah lah di atas program ini, dan saya mohon program seperti ini dapat diteruskan untuk di masa-masa akan datang. Susulan sambutan yang menggalakkan, program ini akan diteruskan ke DUN Paloh dan DUN Nenggiri. Jadi apabila keris ini dapat dikaitkan dengan institusi raja, jadi kita boleh dapat pemilikan keris ini bukan sahaja untuk golongan sultan, malah juga putera-puterinya lah, putera-puteranya. Jadi salah satu contohnya di sini kita dapat lihat keris ini dapat bercirikan keris Jawa lah, boleh dibatikan dari segi bulu dan juga sarungnya, pakaiannya. Dan sampilnya adalah berbentuk gayaman, jadi menampilkan ciri-ciri Jawa. Di bahagian penduk sarung ini, di bahagian belakangnya tertulis satu nota yang bertulis Tengku Mahmud Anak-Anda Sultan Selangor dan bertarikh 1235 Hijrah bersamaan dengan 1819 Masihi. Jadi ini adalah salah satu keris yang menunjukkan pewarisan keris diraja. Jerebu tebal yang melanda New Delhi serta beberapa wilayah di utara India menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Ditambah dengan cuaca musim sejuk, sudah tentu mereka bimbangkan keselamatan dan kesihatan anak-anak yang perlu ke sekolah. Semalam bacaan kualiti udara di New Delhi adalah 141, iaitu kategori sangat tidak sihat.
Pakar pediatrik kanan Hospital Sir Gangaram Dhiren Gupta berkata, kesan daripada jerebu lebih ketara terhadap kanak-kanak. Ini kerana ketinggian mereka masih di tahap rendah. Justru lebih mudah terdedah kepada pencemaran udara berbanding orang dewasa. Secondly, their respiratory rate is very fast. So they take more pollutants inside the lung as compared to adult. Thirdly, they have to live long. So they are not only exposed, they are exposed for long time. So there is possibility they are going to develop more side effects as compared to adult exposed to the same pollution level. Yes, I'm very much worried because the pollution levels have gone up really bad, and it's just that we are helpless because even the Delhi government is not taking any actions. All I see is that you also must have seen while traveling on the road, there's a sprinkler, which sprinkles the water droplets on the streets, but that's not sufficient. Jerebu tebal dan angin sejuk di bandar-bandar seperti Chandigarh dan Gorakhpur juga menimbulkan kesukaran kepada penduduk yang perlu keluar bekerja disebabkan jarak penglihatan yang rendah. Lebih separuh spesies asli Antartika mungkin akan pupus menjelang akhir abad ini sekiranya kadar pemanasan global berterusan. Menurut penyelidikan terkini menerusi jurnal PLOS Biology, 65% spesies tumbuhan dan haiwan Antartika termasuk penguin mungkin lenyap jika dunia tidak melakukan sesuatu untuk mengurangkan pelepasan bahan api fosil. Kajian juga menunjukkan usaha pemeliharaan di Antartika ketika ini didapati tidak berfungsi ekoran perubahan pesat di benua itu. Pengarang utama kajian Jasmine Lee berkata Antartika sebenarnya tidak menyumbang kepada perubahan iklim. Jelasnya orang yang tinggal di sana tidak ramai, justru ancaman terbesar kepada benua itu datang dari luar. Disebabkan itu, tindakan global serta beberapa lagi usaha pemeliharaan di peringkat tempatan dan serantau diperlukan untuk memberi peluang terbaik kepada spesies Antartika terus hidup. Kajian itu juga menunjukkan bahawa ais laut yang hilang akan mengancam penguin maharaja dan adelie yang bergantung kepada ais dari April hingga Disember. Tambah Lee amat menyedihkan apabila memikirkan mengenai Antartika, hutan belantara hebat yang terakhir di planet ini, serta kesan perbuatan manusia yang sedang disaksikan dan dirasai di sana. Masih mengenai perubahan iklim dan semangat cintakan alam sekitar. Dalam usaha menyebarkan kesedaran dan kepentingan mengitar semula, penganjur festival Hari Natal di Lubnan menghasilkan pokok Christmas diperbuat daripada barangan berkenaan. Ia turut digunakan untuk mendirikan struktur gua dan globe yang juga sebahagian daripada perhiasan dan tarikan festival. Menurut penganjur, pokok Christmas ini dihasilkan daripada 110,000 botol plastik berwarna hijau, manakala 2,000 botol putih digunakan untuk perhiasan di atas pokok. Kesemuanya mengambil masa sebulan untuk disiapkan. Tarikan di Tasik bin Sya'in ini turut menampilkan instalasi seni dipanggil Planet B, sebuah globe yang diperbuat daripada 85,000 penutup botol. Tujuannya menyebarkan kepentingan untuk melindungi bumi, khususnya kepada golongan muda. Masih di Buletin Didik, Sukan. Kerajaan Perak mengumumkan pemberian dana pendidikan negeri bernilai RM600,000 kepada pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Fahmi. Pengumuman dibuat menerusi pembentangan Belanjawan Perak 2023 semalam. Menurut Datuk Seri Sarani, pemberian itu sebagai galakan kepada anak muda yang lain untuk berjaya dalam bidang pendidikan dan sukan. Muhammad Azim, anak kelahiran Perak, mencatat sejarah apabila memecahkan rekod kebangsaan acara 100 meter dengan catatan 10.09 saat di Kejohanan Olahraga Remaja Dunia di Cali, Colombia 2 Ogos lalu. Sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan negeri bersetuju untuk memberi dana pendidikan negeri bernilai RM600,000 kepada beliau.
Ia sebagai galakan kepada anak muda yang lain untuk berjaya dalam bidang pendidikan dan juga sukan. Datuk Seri Sarani turut mengumumkan pemberian insentif RM100,000 kepada pasukan hoki lelaki Perak berikutan kejayaan mereka mempertahankan kejuaraan Piala Tun Abdul Razak buat kali ketiga 16 Oktober lalu. Sementara itu, ratusan ribu penduduk di Buenos Aires, Argentina berhimpun meraihkan penjaga gol kebangsaan Emiliano Martinez susulan kejayaan di Piala Dunia Qatar. Media tempatan melaporkan lebih 150,000 penyokong membanjiri Mar del Plata bagi menyambut kepulangan Martinez atau lebih dikenali sebagai Dibu ke tempat asalnya itu. Yo creo desde que nací en Mar del Plata es la primera vez que veo tanta gente junta en el país. Lograr la tercera estrella y ser el primer marplatense en lograrlo, yo creo que no solo es un orgullo para mí, sino para todos los chicos o los arqueritos que tengan sueño de lograr la cuarta. Tambah Dibu, salah satu impiannya juga adalah untuk menghadiahkan gelaran Piala Dunia kepada kapten pasukan Lionel Messi yang dianggapnya sebagai pemain terbaik di dunia. Edisi kali ini di Qatar turut menyaksikan Dibu dinobatkan penjaga gol terbaik menerusi anugerah sarung tangan emas. Sambutan besar-besaran telah diadakan di seluruh Argentina sejak pasukan kebangsaan memenangi Piala Dunia pada Ahad lalu. Baik, paparan ketibaan nombor 2023 di Times Square, New York mengakhiri buletin didik. Diperbuat daripada 600 lampu LED. Ia dipamerkan beberapa hari di lokasi ikonik itu sebelum dinyalakan di atas One Times Square pada tengah malam tahun baru nanti. Saya Khairi Azam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.